Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkapli dan ini Niaga Awani. Selamat Hari Kebangsaan 2021. Keluaran dalam negara kasar Malaysia telah mencapai 1.4 trilion ringgit pada 2020 jika dibandingkan 64 tahun yang lalu dengan hanya 5.1 bilion ringgit. Menurut kemas kini Jabatan Statistik di Twitter selepas krisis kewangan global 2009, kedudukan pelaburan Malaysia berada dalam trend meningkat kecuali pada 2020 berikutan ketidaktentuan ekonomi global. Namun Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menyatakan pada 27 Ogos momentum pemulihan ekonomi Malaysia dijangka terjejas berikutan lonjakan kes COVID-19 harian yang merencatkan prospek prestasi kukuh pada suku ketiga 2021. Ini meskipun program imunisasi COVID-19 kebangsaan masih berterusan. Bank Negara Malaysia sebelum ini menyemak unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar kepada 3.0 hingga 4.0% dan kita ingin bincangkan sinar dari segi ekonomi di manakah ia dan di tengah-tengah ketidaktentuan akibat varian Delta ini dan peluang untuk rangka ekonomi 5 tahun akan datang, apakah yang kita boleh lakukan? Kita bersama dengan penganalisis ekonomi bebas Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid. Prof, selamat Hari Merdeka, Prof. Prof, kita masih lagi... Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka, Prof. Kita masih lagi berada di bawah pandemik COVID-19, ya, Prof. Namun banyak sektor dibuka ketika ini. Banyak data ekonomi yang telah kita terima yang menunjukkan aktiviti ekonomi melemah pada Jun. Kita lihat nilai jualan runcit dan borong susut lebih 10% pada Jun. Angka pengangguran naik pada Jun kepada 4.8% dan keyakinan perniagaan merosot 21.3% pada suku ketiga tahun ini. Ini angka Jun akibat PKP. Apa pandangan Prof dari segi adakah sinar di hadapan untuk ekonomi kita? Ya, baik, terima kasih Zal. Apa ini betul apa yang Zal katakan tadi, iaitu angka itu angka Jun. Dan kita tahu bahawa waktu sebelum kita memasuki 2021, kita menjangkakan 2021 ini akan berlaku satu pemulihan yang mantap, satu pemulihan yang tidak ada gangguan apa-apa. Tetapi apa yang kita sangkakan itu sebenarnya tidak berlaku begitu. Dan pada peringkat awalnya, makna dia dalam suku pertama 2021 tahun ini, memang kita nampak ekonomi dibuka balik dan kita nampak rancak semula. Sebab itu kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi melantun naik begitu pantas sekali untuk quarter by quarter, quarter on quarter kan. Tetapi kalau kita lihat kepada year on year, sebenarnya gambarannya adalah terbalik sekali. Dan ini sebenarnya sampai bulan Jun sahaja. Tetapi kita pun tahu bahawa bermula Mei dan Jun dan seterusnya masuk Julai dan Ogos ini, kita dah mula melaksanakan PKP yang lebih ketat lagi. Dan ini yang merencat balik pertumbuhan itu dan semua merasa bimbang. Dan dia juga ditambah lagi dengan kekalutan kekalutan politik yang berlaku di dalam negara kita, perebutan kuasa antara beberapa parti-parti politik untuk menjadi Perdana Menteri. Dan sekarang semuanya sekarang dah berakhir dan sudah selesai. Maka kita pun lihat bahawa daripada bulan ini, Ogos, September, Oktober, November, kita dapati bahawa program imunisasi berjalan dengan lancar dan saya difahamkan bahawa di Lembah Kelang kita telah pun mencapai immunity kelompok dengan jayanya, dan juga politik pun telah mula reda. Maka ini adalah gejala-gejala jangka pendek dan kita harapkan bahawa pada second half of this year 2021 ni, bermula daripada Ogos, September, Oktober, November, Disember, kita akan boleh pulih balik. Jadi sebab itu walaupun Fitch ada menjangkakan bahawa kita akan mendapat zero growth, saya fikir telahan itu agak terlalu pesimistik saya fikir, kerana mungkin dia terikut-ikut, terbawa-bawa dengan gejolak politik dan juga MCO yang sangat ketat dan juga kadar kematian yang tinggi berlaku. Jadi tetapi keadaannya dah mula berubah sekarang ni.
dan kita harap bahawa perubahan ini akan terus berkekalan sehingga hujung tahun ini. Maka saya jangkakan bahawa pada 2021 ni, terutama second half of this year, kita mungkin boleh mencapai pertumbuhan yang lebih selesa lagi, saya rasa. Prof menyebut berkenaan dengan unjuran daripada Fitch Ratings tersebut, daripada angka ekonomi yang banyak berlegar pada ketika ini dan juga unjuran yang banyak berlegar pada ketika ini, adakah angka-angka lain yang membimbangkan Prof lagi? Tentunya risikonya ada. Kalau kita lihat saya katakan ini jangka pendek. Kalau kita lihat pada lepas saja gejolak politik telah reda, selepas saja Yang Amat Berhormat Ismail Sabri dilantik menjadi Perdana Menteri dan juga kabinet yang dibentuk, kita lihat daripada mula ketika itu hinggalah pada hari ini, pasaran saham melantun dan tidak berhenti-henti. Sekarang ni sudah sampai kepada 1,600. Pada ketika dulunya ia dalam 1,490 gitu, dan semua naik cemas, semua menjadi cemas pada ketika itu. Tapi sekarang ni dah baik. Tetapi saya rasa ini hanyalah apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata, ini hanya merupakan PPN ataupun pemulihan pelan pemulihan negara sahaja. Dan pelan pemulihan negara ini ialah pemulihan kesihatan yang kita harapkan dapat memulihkan ekonomi kita. Ekonomi kita, sektor-sektor ekonomi dapat dibuka semula. Dan kalau ini berlaku, maka dalam jangka pendek, seperti saya katakan tadi, dia boleh memberikan kebaikan kepada kita. Tetapi kalau ditanya apakah indikator lain, saya rasa dia akan melangkaui daripada 2021 ini. Sebab kita ada seperti Yang Amat Berhormat mengatakan bahawa dia merujuk kepada istilah keluarga Malaysia. Jadi keluarga Malaysia ni, saya fikir dia mensasarkan kepada menjaga kesejahteraan keluarga Malaysia. Dan kesejahteraan keluarga Malaysia ini sebenarnya dia beyond, melangkaui jangka pendek, melangkaui daripada PPN, program pelan pemulihan ekonomi, PPE, pelan pemulihan ekonomi, kerana kita sebenarnya sedang berhadapan dengan masalah struktur jangka panjang ekonomi kita. Kalau kita lihat ekonomi ini sebenarnya dia mempunyai dua elemen. Pertama, jangka pendek, iaitu yang disebabkan oleh cyclical movement, iaitu turun naik permintaan kita, iaitu sama ada permintaan dalam negeri ataupun permintaan daripada luar negara, ekspor dan import kita. Dan ini kita tidak boleh berbuat apa-apa sangat, terutamanya Malaysia, kerana kita sebuah ekonomi yang sangat-sangat internationally integrated, globally integrated. Jadi kita tidak boleh buat apa-apa, kita terpaksa menerima apa juga turun naik atau fluctuation dalam permintaan domestik dan juga permintaan global seadanya. Cuma apa yang kita boleh lakukan ialah memperkasa, kita memperbaiki struktur ekonomi kita yang saya fikir agak parah sebelum kita memasuk pandemik lagi. Jadi beyond 2021, saya fikir dan beyond plan pemulihan ekonomi, kita terpaksa merancang pembangunan ekonomi kita dengan lebih baik. Tetapi saya fikir, bagi saya lah, bukan merancang saja. Kita terkenal sebagai perancang yang baik, tetapi kita mempunyai rekod yang agak buruk juga dalam pelaksanaan perancangan itu. Jadi yang itu harus ditekankan. Sebab itu kalau kita lihat dalam plan pembangunan 5 tahun rancangan Malaysia ke-12 ataupun kesejahteraan bersama, dia tidak ada banyak bezanya dengan plan-plan yang dulu, plan-plan yang pernah kita adakan pada ketika dulu, iaitu misalnya pertumbuhan, productivity, income distribution, green economy, kesejahteraan, program Bumiputra. Kan, semuanya sama je seperti dulu. Cuma sekarang ni saya rasa apa yang berada di hadapan kita supaya kita dapat melaksanakan plan-plan itu dengan lebih baik lagi apabila politik kita dah lebih cerah
supaya kita dapat mencapai apa yang kita sasarkan untuk rancangan Malaysia ke-12 dan juga untuk 2030 iaitu kesejahteraan bersama itu. Okey. Kerana ini adalah peluang, saya rasa ini adalah peluang terakhir kita. Kita dah gagal beberapa kali, tapi mengapa kita tidak mengambil peluang ini untuk menunjukkan yang bahawa kita boleh mencapai itu untuk memberikan kesejahteraan kepada keluarga Malaysia. Prof, peluang terakhir tu maksudnya bagaimana, Prof? Apakah maksud Prof berkenaan dengan peluang terakhir tersebut untuk mengubah struktur ekonomi ini? Jika ia gagal, apa yang akan terjadi? Frasa peluang terakhir itu, Prof? Saya katakan peluang terakhir kerana dunia sekarang ni berbeza dari dunia dulu. Kita dulu bila kita lepas merdeka, kita membuat diversification program, ekspor kita daripada ekspor pertanian kepada industrian. Lepas itu kita melakukan Felda kan, pembangunan wilayah itu semua. Waktu itu negara-negara lain belum pandai lagi. Jadi kita yang memula dulu, maka kita dapat menunjukkan kejayaan yang cemerlang. Tetapi sekarang ini negara-negara luar tidaklah sebegitu terkebelakang. Mereka pun sudah cukup pandai, mereka pun cukup cekap. Tetapi kalau kita juga masih berlega-lega lagi dengan perkara-perkara remeh tentang korupsi, tentang pertelingkahan politik, tentang perkara-perkara mundane seperti ini kan, maka kita akan terus jauh ketinggalan ke belakang. Dan ini sebenarnya telah terbukti juga apabila kita tidak dapat melaksanakan program-program pembangunan yang cukup cantik pada yang kita susun dulu. Program-program pembangunan cukup cantik, tapi kita sendiri yang tidak boleh deliver. Kita tidak boleh melaksanakannya dengan baik kerana kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara mundane, perkara-perkara remeh itu. Dan saya katakan peluang terakhir kerana orang lain lebih serius. Negara-negara lain lebih serius pada itu. So, kalau kita tidak bangkit, bangun, saya rasa kita tidak akan ada peluang ni. Kerana dalam dunia sekarang ni, dunia persaingan. FDI kita dulu kita pernah champion menjuarai FDI di dalam ASEAN ini. Tapi sekarang kita pun tahu bagaimana. Begitu juga kita lihat kepada produktiviti kita. Dulu produktiviti kita antara yang paling disegani. Tapi sekarang ni produktiviti kita memang meningkat tahun demi tahun, tetapi dalam peningkatan dengan kadar yang sangat-sangat mengecewakan. Jadi kita ini sedang diasak oleh negara-negara lain. Kita tak boleh salahkan mereka. Salahkan diri sendiri kerana kita sendiri tidak mengemaskan diri kita dalam memperkukuhkan struktur yang tadi saya katakan tadi. Struktur ekonomi kita tak kukuhkan. Kita sibuk dengan perkara-perkara lain. Itu yang saya katakan peluang terakhir itu. Okey. Dan Prof, kita bercakap berkenaan dengan Belanjawan 2022 yang akan diumumkan tidak lama lagi. Kemudian rancangan Malaysia ke-12 ini adalah mungkin peluang untuk melihat kehadapan kepada perubahan struktural tersebut. Apa Prof lihat pembaharuan yang perlu ada untuk pulihkan pendapatan individu yang terjejas, kadar pengangguran yang tinggi pada ketika ini? Adakah kita ada ramuan-ramuan yang cukup untuk bina sebuah negara yang bagus lepas pandemik ini, Prof? Belanjawan ialah rancangan pembangunan, rancangan keuangan tahunan. Jadi dia merupakan perancangan jangka pendek dan dia gunakan instrumen belanjawan ini untuk menyelesaikan masalah untuk 1 tahun. Jadi kita katakan untuk tahun 2022 lah, kalau kita bentangkan belanjawan akan datang ni. Dan kita lihat apa masalah belanjawan sekarang ini. Saya fikir setelah kita kena pukul dengan kuat oleh pandemik ini, kita tahu bahawa 2021 ini kita rasa kita boleh pulih. Tetapi nampaknya, saya rasa lah, hujung 2021 ini, pelan pemulihan negara, PPN, pelan pemulihan negara, sebenarnya saya rasa tidak akan dapat memulihkan ekonomi kita dari segi kita tidak akan dapat mencapai paras KDNK kita
waktu sebelum pandemik lagi. Kita bercakap tentang kadar pertumbuhan tu lain. Kadar pertumbuhan kita memang pantas sebab kita kita kerana adanya benefit of low base, seperti kita tahu. Tetapi kita bandingkan ujung 2021 nanti, Disember 2021 ni, kita bandingkan dengan KDNK waktu 2019. Saya tak fikir kita akan dapat mencapai 2019. Begitu juga tentang prestasi guna tenaga. Guna tenaga kita sekarang ni telah sampai kepada 800,000 orang penganggur. Itu pun sebenarnya angka itu adalah angka yang tidak begitu boleh kita, bukan nak katakan tidak boleh kita percayai. Kita harus hati-hati dengan interpretation angka itu. Kerana angka 800,000 tu, pengangguran itu tidak memasukkan angka pengangguran tidak ketara yang sangat-sangat tinggi. Kerana kita tahu bahawa kalau kita masukkan pengangguran tidak ketara, iaitu underemployment yang berlaku itu, saya rasa angka pengangguran kita mencecah lebih daripada 1 juta orang. Dan ini merupakan, kalau kita katakan, ini merupakan kejayaan subsidi gaji dan juga employment retention scheme, employment retention program yang dibuat. Tapi kejayaan ini memang ada kejayaannya, tetapi at the cost lah. At the cost of you suppress underemployment problem gitu. Jadi Prof, maaf Prof, jadi Prof, banyak negara lain rangka pendekatan baru untuk ekonomi mereka selepas pandemik, di mana kita akan hidup dalam endemik. Jadi apakah ruang yang kita ada berdasarkan kekuatan semasa untuk kita teroka dan juga kita pastikan kita letakkan kedudukan kita dalam ruang tersebut dari segi ekonomi serantau, ekonomi global, untuk pastikan kita ada kelebihan berbanding dengan ekonomi-ekonomi lain? Itulah saya katakan tadi, untuk jangka pendek, kita ni sebuah negara ekonomi yang saya rasa bertuah juga, kerana kita, saya katakan tadi, is a globally integrated. Kita mempunyai, memang sekarang ni domestic demand kita lemah, tetapi kita have to leverage on global demand. Yang kita ada kekuatan di situ. Kita tengok kita punya balance of trade sungguh baik sekali. Walaupun balance of payment kita ada masalah struktur di situ, tapi sungguh baik sekali. Bermakna, apa yang saya maksud sini, bermakna kalau global economy pulih dengan kuatnya, kita akan melantun bersama-sama naik dengan mereka. Jadi kita harus ambil peluang ini, iaitu kita memperkasakan trade kita dengan baik sekali, tetapi dengan tidak melupakan juga tentang kebajikan rakyat. Kebajikan rakyat di sini atau kesejahteraan rakyat di sini ialah selain daripada kita memperkasakan, mengukuhkan balik ekspor dan import kita supaya dia dapat memberikan pertumbuhan yang baik seperti yang ditunjukkan sekarang ini, tetapi juga kita tidak boleh mengabaikan tentang kesejahteraan rakyat. Jadi bermakna program-program perbelanjaan kerajaan, program-program untuk merancakkan balik pendapatan isi rumah, untuk meningkatkan gaji pekerja. Ini semua harus diteruskan pada 2022 kerana ini adalah faktor-faktor kesejahteraan rakyat. Saya fikir perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat fundamental. Kalau tidak, kesannya sangat buruk. Dan itu jangka pendek. Tetapi beyond that, dalam jangka panjang, kalau kita nak, seperti saya katakan tadi, kalau kita nak kukuh berbanding dengan negara-negara lain, maka kita mesti go beyond 2021, dalam 2022 and sampai kepada 2025, rancangan Malaysia ke-12, kita harus menyediakan satu rancangan jangka panjang untuk mengukuhkan fundamental, untuk mengukuhkan resilience, untuk mengukuhkan struktur ekonomi kita ni. Dan ini bukannya usaha jangka pendek, ini adalah usaha jangka panjang. Dan saya rasa dalam rancangan Malaysia ke-12 dan juga dalam kesejahteraan bersama, ini harus
diberikan penekanan. Dan Prof, terakhir sekali Prof, ya, hari ini kita merayakan sambutan Hari Kebangsaan 2021. Kita dapat lihat bahawa ekonomi kita, KDNK-nya daripada 5.1 bilion ringgit kepada 1.4 trilion ringgit pada tahun lepas. Mungkin Prof boleh kongsikan kepada kami di luar sana, penonton di luar sana, perubahan daripada segi kualiti hidup, daripada segi apa yang dinikmati rakyat, kemakmuran tersebut kepada negara kita. Prof tentunya telah melihat begitu panjang sekali perjalanan negara kita melalui pelbagai krisis ekonomi, pelbagai pertukaran pentadbiran, pelbagai bentuk ekonomi dan juga pengkhususan ekonomi. Ceritakan apa yang Prof lihat sepanjang tersebut, Prof. Memang benar, iaitu kalau kita melihat dalam time frame yang begitu panjang, kita telah melalui satu fasa pembangunan yang sungguh menarik. Daripada KDNK yang begitu rendah tahapnya, tetapi kepada hari ini sampai lebih daripada 1 trilion. Tetapi Rizal, kita mesti ingat bahawa kita bukannya dalam dunia ini hidup bersaurangan. Kita ada juga negara-negara lain yang juga melakukan perkara yang demikian. Kita dahulu, zaman dulu sebelum kita baru merdeka, kita pada pertanian banyak, kita pada getah, biji timah, dan sekarang ini kita lebih kepada perindustrian, daripada produktiviti kita meningkat, teknologi kita meningkat. Namun demikian, kita tidak boleh complacent kerana kita ini, saya kata tadi, bukan hidup bersendirian. Kalau kita comparekan diri kita, bandingkan diri kita pada hari ini dengan diri kita pada waktu lepas sebelum merdeka, memang dah banyak berubah. Tetapi saya kata tadi, perubahan yang berlaku pada kita itu sepatutnya tidak menjadikan kita complacent, kerana selain daripada kebaikan-kebaikan yang kita dapat, kita ada juga kita sendiri yang menimbulkan pelbagai masalah. Jadi masalah misalnya, terutama yang jelas sekali ialah masalah income distribution. Kita masih ada lagi masalah gap, income gap di antara kaum, antara wilayah dan antara strata, antara income class. Dan ini kita pusakai sebenarnya daripada sebelum merdeka lagi sehingga ke hari ini, dan saya berharaplah perkara ini dapat kita tangani dengan baik sekali, sebab soal agihan pendapatan ini, soal memperkasa program Bumiputera ni, soal Sabah Sarawak ini, soal gap ini adalah soal yang sangat asas. Kalau kita mencapai pun 1 trilion, 1,5 trilion, 2 trilion sekalipun, tetapi kalau masalah ini tidak diselesaikan, saya fikir kita sentiasa berada di atas bara api. Jadi saya rasa dalam rancangan Malaysia ke-12 dan juga kesejahteraan bersama, saya difahamkan bahawa perkara ini memang dititik beratkan. Dan juga saya katakan tadi, kita bukan duduk bersaurangan, negara-negara lain pun terus maju. Jadi kita duduk bersaing sebenarnya. Baik, itu saja. Terima kasih Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi bebas, membincangkan berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan, seterusnya cabaran-cabaran ekonomi dan juga apakah yang kita harus lihat bergerak ke hadapan dalam rangka rancangan Malaysia ke-12 yang akan diumumkan tidak lama lagi. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Ini sedikit laporan berkenaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengajak keluarga Malaysia untuk sama-sama memulihkan negara dengan berjuang memerangi pandemik COVID-19 sekaligus memerdekakan Malaysia daripada kegawatan ekonomi dan juga ketidakstabilan politik. Dalam perutusan sempena Hari Kebangsaan 2021 yang disambut pada hari ini, beliau berkata cabaran serentak iaitu wabak penyakit dan kegawatan ekonomi ketika ini belum pernah ditempuhi pemimpin serta kerajaan terdahulu yang turut dilihat menggugat kestabilan politik negara dan seluruh dunia. Sempena Hari Kemerdekaan ini, kita perlu terus berjuang memerangi pandemik COVID-19 sebagai musuh yang paling utama. Kejayaan ini akan membolehkan kita membuka jalan pemulihan ekonomi negara dalam norma baru. Ekonomi wajar dipulihkan. Kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan. Keyakinan pelabur harus dikembalikan.
Menyingkap sejarah, Perdana Menteri berkata perjuangan menuntut kemerdekaan selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua telah menyatukan seluruh kepimpinan tanpa mengira garis politik untuk menolak gagasan Malayan Union. Perdana Menteri turut mengajak rakyat memiliki semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra, Tunku Abdul Razak Husin, Tun Husin On, Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun H.S. Lee dan Tun V.T. Sambantan. Sambutan Hari Kebangsaan 2021 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pada Selasa yang bertemakan Malaysia Prihatin berlangsung selama kira-kira 50 minit bagi mengelakkan risiko jangkitan COVID-19. Dan seterusnya, saham di Asia Pasifik rendah pada Selasa dengan data perkilangan China menunjukkan pemerlahanan pada Ogos. PMI China pada Ogos diumumkan pada 50.1 mata berbanding 50.4 mata pada Julai. Terdahulu, indeks S&P 500 dan Nasdaq mencecah tahap tertinggi pada dagangan Isnin dengan saham teknologi catat peningkatan. Ini selepas komen simpanan Persekutuan Amerika yang mengurangkan kerisauan berkenaan dengan proses pengurangan pembelian bond yang mengejut. Pada penutup, indeks Dow Jones jatuh 55 mata, S&P 500 naik 19 mata dan juga Nasdaq naik 136 mata. Ini adalah peningkatan berterusan terpanjang bulanan sejak 2018 dengan jaminan mudah tunai dan pelabur menolak tanda pemulihan ekonomi yang memperlahan dan peningkatan kes COVID-19. Pengurusi simpanan Persekutuan pada Jumaat menyatakan Bank Pusat Amerika akan ambil pendekatan berhati-hati dalam mengurangkan pembelian bond. Dan sekian Niaga Awani, ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkafli, salam hormat.